Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tuan Abu Bakar yang merupakan pensyarah bagi subjek GPMK 1012. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Razi dan berserta rakan-rakan akan membentangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan sesebuah artikel. Di sini saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Akashah, Lokman dan Ashraf, iaitu saya. Keutuhan wacana di sini merupakan keutuhan wacana sangat penting bagi membolehkan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak. Jadi, dengan wujudnya keutuhan wacana ini, kita boleh tentukan sesebuah wacana itu berkualiti ataupun tidak. Dan yang kedua, keutuhan wacana amat dititik beratkan dalam sesuatu wacana kerana perkara inilah yang menentukan sama ada satu kesatuan itu boleh dianggap sebagai sebuah wacana atau hanya kumpulan ayat yang tidak teratur sahaja. Jadi di sini menunjukkan bahawa keutuhan wacana itu dapat menyusun sesuatu ayat dengan sempurna dan menjadikan suatu keutuhan wacana itu berkualiti. Dan yang kedua, keutuhan wacana dapat dilihat daripada hubungan bahagian-bahagian yang terdapat dalam wacana daripada segi aspek, semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Jadi keutuhan wacana ini mempunyai 4 aspek iaitu daripada segi semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Jadi saya akan membentangkan aspek yang pertama iaitu keutuhan semantik. Apakah itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik merupakan kajian tentang makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Jadi di sini menunjukkan bahawa keutuhan semantik itu menjelaskan suatu bahasa dalam suatu ayat dan frasa. Dan secara amnya ataupun secara umumnya, keutuhan semantik ialah kesepaduan makna dalam wacana. Jadi keutuhan semantik ini mempunyai 3 hubungan. Hubungan yang pertama iaitu hubungan sebab dan tujuan, yang kedua hubungan sebab dan akibat dan yang ketiga hubungan sebab dan hasil. Jadi saya akan menerangkan hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan. Sebab di sini ialah pendidikan khas merujuk kepada program yang dirancang khusus dan tujuan pendidikan khas ni dirancang khusus ialah untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Jadi, ini merupakan petikan daripada artikel yang saya kaji dan analisis. Dan yang kedua ialah hubungan sebab dan akibat. Sebab di dalam petikan artikel ini ialah masalah utama cerebral palsy adalah seperti kecacatan tangan, kaki atau tubuh badan yang memerlukan bantuan alat-alat pembelajaran khas, kerusi roda, tangan atau kaki palsu. Akibatnya, menyekat pembelajaran mereka. Jadi sebab mereka punya kecacatan ini menyebabkan pembelajaran mereka tersekat. Dan yang terakhir, hubungan sebab dan hasil. Jadi sebab di dalam petikan ini ialah mereka yang lepas daripada ujian diagnostis boleh menyertai PP iaitu pendidikan pemulihan. Di sini menunjukkan sebab mereka lepas daripada ujian itu, hasilnya mereka dapat menyertai pendidikan pemulihan. Keutuhan yang seterusnya yang saya akan terangkan iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini mempunyai 3 aspek iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Tetapi dalam petikan yang saya menganalisis ini hanya mempunyai 1 aspek iaitu hentian suara kerana nada suara dan intonasi suara digunakan di dalam percakapan ataupun pertuturan. Kadang-kadang ianya terdapat juga di dalam penulisan, contohnya dalam dialog ataupun percakapan bersama dengan orang kedua. Hentian suara. Hentian suara biasanya ia ditandai dengan tanda noktah atau koma. Dan yang kedua, hentian suara dapat menimbulkan perbezaan antara wacana. Dan yang ketiga, kehadiran hentian kesenyapan dalam satu ayat akan membawa makna yang berlainan. Jadi, penting untuk kita memberhentikan suara ataupun menandakan tanda noktah atau koma menunjukkan sesuatu makna itu berbeza. Jadi dalam petikan yang saya menganalisis iaitu hentian suara. Dalam petikan ini
ia menggunakan tanda koma menunjukkan seperti manakala, tanda koma. Pendidikan pemulihan, koma, adalah satu program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Di sini menunjukkan jeda-jeda tertentu menyebabkan makna-makna dan intonasi suara itu berbeza. Dan yang kedua, nada suara. Nada suara menunjukkan tinggi atau rendah satu perkataan diujarkan. Dan yang kedua, nada berlainan membawa maksud yang berlainan. Dan yang ketiga, dalam tulisan, nada suara disimbolkan dengan tanda baca seperti noktah, tanda soal ataupun tanda seru. Contohnya, awak sudah makan atau belum? Dan yang ketiga, intonasi suara. Intonasi suara berbeza mengikut ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya atau ayat larangan. Seperti kita tahu, ayat-ayat ini mempunyai intonasi suara yang berbeza. Contohnya, awak sudah makan atau belum? Awak sudah makan? Dan yang kedua, intonasi suara dapat menimbulkan perbezaan antara wacana. Jadi, kita dapat membezakan wacana-wacana dengan melalui intonasi suara. Dan yang ketiga, intonasi suara dapat menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana. Seperti kita tahu tadi, hubungan semantik itu menunjukkan makna. Jadi, apabila intonasi suara ini dapat menjalinkan makna-makna tertentu. Dan seterusnya, saya akan meneruskan tentang aspek yang ketiga, iaitu keutuhan gramatikal. Gramatikal di sini merujuk kepada tata bahasa. Ianya mempunyai dua aspek, iaitu kata hubung dan kata rujukan. Kata hubung ini menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Dan yang kedua, kata rujukan, iaitu kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada tidak hidup atau hidup. Jadi kata hubung ini menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kata rujukan ini kita dapat merujuk suatu benda. Yang pertama saya akan terangkan, iaitu kata hubung. Kata hubung berfungsi sebagai penghuraian seperti seterusnya. Selain itu, pada sudut yang lain dan sebagainya. Jadi, dalam artikel yang saya analisis, saya mendapati terdapat penggunaan selain itu dalam perkataan, iaitu contohnya, guru sentiasa menyemak hasil tulisan murid pendidikan khas ayat demi ayat atau baris demi baris untuk mengelak peninggalan huruf semasa menyalin ayat. Selain itu, guru boleh membantu MP dengan mengelakkan daripada memberi perkataan mengganda. Jadi, kata hubung ini dia menyambung ayat dengan ayat. Dan yang kedua, kata hubung sebagai pengembangan idea seperti dan tetapi. Contohnya, kadang-kadang guru boleh menggunakan watak-watak seseorang seperti murid yang berkelakuan baik atau guru yang dihormati atau idola kesayangan untuk diteladani murid fikir. Seperti di sini menunjukkan pengembangan idea kerana dia mahu mengembangkan lagi isi yang mereka nyatakan. Dan seterusnya ialah kata rujukan. Kata rujukan ini seperti kata ganti nama, iaitu saya, awak, kita, mereka, kami, itu, ini dan lain-lain. Di dalam artikel ini mereka menggunakan kata ganti nama mereka. Contohnya, apabila membandingkan murid pendidikan khas palsi cerebral dan hyperaktif, didapati masalah mereka juga amat berbeza. Jadi, dia merangkumi ketiga-tiga penyakit tersebut di dalam kata rujukan kata ganti nama, iaitu mereka. Dan aspek yang terakhir, iaitu aspek yang keempat, ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal yang saya dapat nyatakan dalam artikel ini hanya 4, tetapi keutuhan leksikal mempunyai 8 ataupun 7, tetapi saya hanya dapat 4, iaitu akronim, sinonim, antonim dan pengulangan kata yang sama. Akronim yang terdapat dalam artikel ini iaitu PDP, yang bermaksud pengajaran dan pembelajaran, MKMP, murid-murid khas bermasalah pembelajaran. Yang ketiga, PK, pendidikan khas, PP, pendidikan pemulihan, yang terdapat dalam artikel-artikel yang saya nyatakan sebelum ni. Inilah akronim yang terdapat dalam artikel tersebut. Dan seterusnya, sinonim. Sinonim di sini bermaksud merupakan kata yang sama ataupun hampir sama makna. Di sini menjejaskan. Menjejaskan iaitu terdapat dalam artikel tersebut sama dengan mengganggu. Jadi terdapat dua perkataan ini dalam satu artikel. Menunjukkan bahawa sinonim ataupun perkataan yang sama makna dalam artikel tersebut. Dan seterusnya, antonim. Antonim merupakan kata yang berlawanan maksud. Berbeza dengan sinonim tadi, iaitu seerti.
Kelemahan dan kekuatan yang terdapat di dalam artikel tersebut menunjukkan perbezaan yang ketara dan juga membawa maksud yang berbeza. Dan yang terakhir, pengulangan kata yang sama. Pengulangan kata yang sama di sini menunjukkan bahawa mereka mengulangkan perkataan yang sama dalam satu ayat ataupun satu baris perkataan. Sebagai contoh, kemudian minta murid bandingkan tulisan yang mana lebih baik, minta murid ulang tulis suku kata atau perkataan yang betul dengan kerap. Jadi, dia mengulangi perkataan minta murid dan seterusnya dia mengulangi lagi perkataan minta murid. Di sini menunjukkan bahawa pengulangan kata yang sama. Justeru, saya akan meneruskan perbincangan dan pembintangan ini kepada rakan saya, iaitu Lokman, yang akan menerangkan tentang kejelasan. Dengan itu dipersilakan. Jadi terima kasih kepada saudara Ashraf. Jadi saya Luqman Hafiz akan memberitahu tentang topik kejelasan. Apakah itu kejelasan? Kejelasan ialah satu ayat yang digunakan ringkas dan tidak berbelit-belit. Jadi kejelasan juga bermaksud struktur ayat yang spesifik dan padat dengan informasi. Jadi kejelasan juga penggunaan bahasa yang komunikatif, tidak mengelirukan dan mudah untuk ditafsir. Kerana perkataan berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan juga akan mengakibatkan seseorang pembaca itu mudah untuk kehilangan tumpuan. Jadi terdapat lima terdapat empat kriteria kejelasan. Yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Yang kedua, penulisan secara objektif. Yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Dan yang terakhir, perkembangan idea secara logik koheren dan kohesi. Penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Isi dan fakta yang berupaya menyampaikan maksud kepada pembaca. Bahasa yang jelas dan tidak menyimpang dari kaedah penggunanya untuk berkomunikasi. Bahasa yang bersifat formal. Jadi apakah maksud komunikatif ini? Komunikatif ini bermaksud bahasa komunikasi yang digunakan mudah untuk difahami oleh pembaca atau penerima maklumat. Okay. Bahasa yang bersifat formal kerana dalam penulisan akademik kita perlu menggunakan bahasa formal. Kita boleh mengelakkan daripada menggunakan bahasa harian atau bahasa rojak. Jadi contoh penggunaan bahasa formal yang telah kami analisis berdasarkan artikel kumpulan kami. Jadi dapat dilihat highlight yang berwarna hijau menggunakan lebih banyak kata nama berbanding kata kerja seperti perbezaan dan pembelajaran. Manakala yang berwarna biru menggunakan ekspresi impersonal iaitu secara tidak peribadi. Penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ini bermaksud ianya ingin menyatakan pendapat seseorang. Penanda yang digunakan dalam penulisan dan fakta-fakta yang dikemukakan disertakan dengan bukti atau contoh. Jadi, penyataan pendapat berdasarkan artikel kumpulan kami dapat dilihat menurut Ainul Shahman 2012 banyak masalah kemahiran menulis. Jadi penulisan ini ingin menyatakan pendapat seseorang iaitu Ainul Shahman 2012 menyatakan apa. Walau begini, Ainul Shahman turut memberi beberapa cara mengatasi
ianya ingin memberitahu bahawa Ainul Shahman memberikan satu pendapat. Seterusnya, penulisan yang jelas. Apakah penulisan yang jelas? Memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek menjadikan penulisan itu menarik, kerana perkara yang disampaikan jelas dan tidak terpengaruh dengan perasaan atau bersifat samar-samar. Jadi contoh maklumat jelas berdasarkan artikel kumpulan kami mempunyai penjelasan pada idea utama, ayat yang jelas dan spesifik, dan mempunyai sokongan bukti kepada idea. Okay. Jadi dapat dilihat, mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia 2008, rancangan pendidikan individu RPI merupakan satu cara pengajaran MKMP secara individu yang dirancang secara bertulis. Okay, jadi itu ialah idea utama. Jadi bagi menilai pencapaian mereka secara berterusan, penjelasan kepada idea utama menunjukkan bahawa tujuan RPI tersebut ialah untuk menilai pencapaian mereka secara berterusan. Mempunyai sokongan bukti kepada idea. Jadi dapat juga dilihat bahawa penulisan ini mempunyai bukti-bukti sokongan kepada idea utama mereka tersebut. Jadi yang terakhir iaitu perkembangan idea secara logik koheren dan kohesi. Apakah itu koheren? Koheren menunjukkan satu kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Ianya menghuraikan idea-idea yang jelas, mempunyai bukti dan contoh. Apakah pula maksud kohesi? Kohesi menunjukkan hubungan antara bahagian dalam teks, perenggan dibina dengan baik, menggunakan tanda baca yang betul, dan berbagai-bagai struktur ayat. Ini adalah contoh koheren yang telah kami analisis berdasarkan artikel kumpulan kami. Okay. Terdapat 3 ayat, iaitu yang pertama, ayat topik, ayat huraian, dan seterusnya ayat contoh. Okay. Ayat topik berdasarkan artikel ini iaitu jenis MP dan MKMP adalah berlainan. Ayat huraian yang menyatakan matlamat pendidikan kepada mereka adalah agak berbeza. Dan ayat contoh kepada ayat huraian tersebut ianya memastikan semua murid menguasai kemahiran asas 3M dan menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid berkeperluan khas. Manakala contoh kohesi berdasarkan artikel kumpulan kami mempunyai tanda bacaan yang tepat, penggunaan kata hubung yang baik dan mempelbagai struktur ayat. Jadi dapat dilihat highlight yang berwarna ungu iaitu seperti untuk menunjukkan satu penggunaan kata hubung yang baik, dan dapat juga dilihat tanda bacaan seperti koma, slash dan sebagainya menunjukkan tanda bacaan yang tepat dalam penulisan. Okay. Jadi itu sajalah pembentangan daripada saya untuk penjelasan. Saya akan memberikan kepada rakan saya yang seterusnya iaitu Tuan Akashah untuk menghuraikan tentang sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Luqman Hafiz dan Ashraf di atas pembentangan yang diberikan sebentar tadi.
Jadi saya Tuan Muhammad Akasha bin Tuan Anwar dari kelas PPT 1 S11 akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang sumber rujukan. Apa yang saya dapat daripada internet, sumber rujukan dalam penulisan akademik merujuk kepada bahan atau informasi yang digunakan oleh penulis untuk menyokong argumen, pandangan atau fakta yang disajikan dalam karya akademik mereka. Okey, sumber-sumber rujukan penting dalam penulisan akademik kerana mereka membantu untuk yang pertama, mengukuhkan argumen. Sumber rujukan membantu menambah kebolehpercayaan kepada argumen anda dengan menyediakan bukti, data atau pandangan dari pakar-pakar dalam bidang tersebut. Yang kedua, menghindari plagiat. Dalam penulisan akademik adalah penting untuk memberikan penghargaan kepada penulis asal melalui pemadanan sumber. Ini membantu mengelakkan daripada berlakunya plagiat. Yang terakhir adalah mengemukakan kepakaran. Menggunakan sumber rujukan dari pakar-pakar dalam bidang yang relevan menunjukkan bahawa anda telah menjalankan penyelidikan dan membaca literatur yang berkaitan dengan topik. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Berikut merupakan contoh-contoh sumber rujukan yang kebiasaannya digunakan dalam sesuatu penulisan akademik. Yang pertama adalah buku-buku. Buku adalah sumber utama dalam penulisan akademik. Mereka sering mengandungi maklumat mendalam dan komprehensif mengenai topik tertentu. Yang kedua adalah jurnal ilmiah. Artikel dalam jurnal ilmiah biasanya mengandungi penyelidikan terkini dalam bidang tertentu dan diterbitkan selepas proses penyemakan sejawat atau lebih dikenali sebagai peer review. Yang ketiga adalah artikel dalam akhbar dan majalah. Walaupun tidak seketat jurnal ilmiah, artikel dalam akhbar dan majalah boleh digunakan untuk menyokong argumen dalam penulisan akademik. Yang keempat adalah sumber elektronik. Ini termasuk laman web, pengkalan data dan e-book. Pastikan sumber-sumber elektronik yang digunakan adalah daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai dan bukannya yang merupakan fakta-fakta yang merapu. Yang kelima adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah bahan asal seperti dokumen sejarah atau data kajian sendiri. Sumber sekunder pula adalah sumber yang merujuk kepada sumber primer seperti ulasan buku atau kajian literatur. Yang terakhir adalah wawancara atau survei. Dalam beberapa penyelidikan, wawancara dengan pakar atau kajian melalui soal selidik boleh menjadi sumber rujukan. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Rujukan artikel. Apa yang saya dapat dalam rujukan artikel yang kami perolehi ini adalah yang pertama, ianya masih menggunakan format APA edisi yang ke-6 walaupun format edisi yang ke-7 telah dikeluarkan pada tahun 2021, namun ia masih mengekalkan edisi yang ke-6. Yang kedua adalah menyatakan lokasi penerbit. Yang ketiga adalah memasukkan nama tanpa mengikut format APA. Okey, kita pergi kepada yang pertama tadi, menggunakan format APA edisi yang ke-6. Ini merupakan sumber rujukan yang saya peroleh daripada artikel ini. Walaupun ia menggunakan format APA edisi yang ke-6, namun susunan abjad daripada A ke Z masih mematuhi syarat dan susunan ayat
dan semuanya masih dalam keadaan yang betul. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu menyatakan lokasi penerbit. Mungkin pada masa itu edisi yang digunakan adalah edisi yang ke-6 yang diterbitkan pada tahun 2009. Jadi apabila kita ingin membuat citatan, kita haruslah menggunakan edisi yang betul. Panduan citatan dalam edisi ke-6 dan ke-7 mungkin sedikit berbeza. Jadi kita perlu memastikan kita menggunakan edisi yang betul berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh institusi. Menyatakan lokasi penerbit sebegini, contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia sudah tidak lagi digunakan pakai di dalam format APA edisi yang ke-7 pada masa kini. Kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu memasukkan nama tanpa mengikut format APA dengan betul. Jadi kita dapat lihat bahawa dia menyatakan di sini Ainul Syahman 2012. Okey. Format yang dinyatakan tidak mengikut format APA dengan betul. Dalam format APA, citatan dalam senarai rujukan biasanya memerlukan elemen-elemen seperti penulis, tahun, tajuk artikel atau sumber, tajuk sumber dan URL jika sumber itu boleh diakses secara dalam talian. Yang sebetulnya untuk menulis nama penulis adalah meletakkan Syahman, A. Sebegitu. Dalam format APA tidak perlu menyertakan URL untuk carian Google atau sumber yang tidak mempunyai URL yang tetap. Sebagaimanapun, jika ini adalah satu sumber dalam talian yang mempunyai URL yang stabil, maka URL itu akan dimasukkan. Kita perlu memastikan untuk merujuk kepada panduan rasmi yang berkaitan dengan format APA yang mungkin diperlukan oleh institusi kerana ada perubahan dalam panduan dari semasa ke semasa. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya tentang sumber rujukan. Sekian daripada saya, Tuan Muhammad Akashah. Sekian, terima kasih.